Malaysia, kita bersua kembali. Kalau tadi kita mempromosikan berkenaan 30 episod Abang Muazzin, drama bersiri yang ditayangkan 6 hingga 7 malam di RTM. Ini dia, kita nak kongsikan berkenaan kuis tonton dan menang drama bersiri Abang Muazzin mulai hari ini. Soalan mingguan boleh didapati di Facebook rasmi TV2. Jadi luangkan masa anda menonton rancangan dan juga drama ini daripada 6 petang sehingga 7 malam, dan insya-Allah dengan menontonnya anda boleh menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Baik, seterusnya kita nak bercakap berkenaan tentang kongsi rezeki Ramadan di Syria. Sudah pastinya apabila kita bercerita tentang mengambil keberkatan dan juga barakah dalam bulan Ramadan, perkongsian rezeki itu bukan sahaja di peringkat tempatan, tetapi juga dengan sahabat-sahabat saudara kita yang sedang berjuang ataupun yang sedang mengalami kesukaran di luar negara sana. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut, saya amat berbesar hati untuk memperkenalkan tetamu kita pada pagi ini, Encik Muhammad Luqman Hakim, Muhammad Rizwan, yang juga merupakan pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjadi pemudah cara untuk kita menginfakkan rezeki kepada saudara-saudara kita yang terkesan Syria. Tetapi sebelum itu, kita nak berkenal-kenalan dengan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Apa yang boleh diketahui berkenaan pertubuhan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali apabila kita cerita tentang kita punya pertubuhan lah. Pertama sekali kita adalah satu pertubuhan yang mana fokus utama kita adalah membantu saudara-saudara kita yang memerlukan, terutamanya di negara-negara yang bergolak lah. Macam kalau kita tengok di mana bantuan yang kita salurkan sampai ke hari ini, antaranya adalah Syria yang kita menjadi fokus utama kita, selain daripada Palestin, Yaman, dan tidak ketinggalan juga di dalam Malaysia sendiri, yang mana kita tahu bahawa kita tidak melupakan yang di dalam negara, tetapi dalam masa yang sama kita melihat bagaimana persekitaran yang ada, terutamanya macam kalau kita tengok apa yang berlaku di gempa di Syria, Turki baru ini, kita punya bantuan yang kita salurkan dan bagaimana pasukan kita berada di sana cuba sedaya upaya untuk membantu dan memudahkan mereka-mereka yang terselamat. Malah kita juga bertindak untuk dalam misi mencari dan menyelamat dalam beberapa tempoh sebelum ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang berlaku kesannya kepada situasi muka bumi dan juga penduduk di Turki dan juga Syria amat mendukacitakan. Betul. Kali ini untuk bantuan dan juga mungkin perkongsian rezeki dan juga bantuan di Syria itu, apa antara bentuk-bentuk bantuan dan juga mungkin jumlah yang mungkin diperlukan untuk menzahirkan bantuan itu dan juga menyampaikan kepada mereka? Okey, baik. Apabila kita melihat bagaimana bantuan yang bakal kita berikan, terutamanya apabila kita tahu Ramadan ini satu bulan yang kita sangat-sangat dianjurkan bersedekah, dan bagaimana orang-orang ataupun kumpulan sasaran yang bakal menerima sumbangan yang kita berikan ini adalah mereka-mereka yang sangat-sangat memerlukan kepada bantuan. Kita bukan sekadar bercerita tentang jutaan daripada saudara-saudara kita yang hidup di dalam kem pelarian yang sudah bertahun-tahun. Tetapi hari ini kita bicara tentang datangnya ratusan ribu pula yang mana terjejas rumah-rumah dan kediaman mereka, terjejas harta benda mereka, sehingga menyebabkan mereka pula duduk di dalam kemah-kemah bersama dengan mereka-mereka yang terkesan dengan peperangan yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Jadi daripada sini kita melihat bagaimana mereka-mereka yang kita panggil sebagai penerima manfaat yang bakal kita salurkan ini bertambah berganda-ganda. Dan ketika itu kita cuba sedaya upaya untuk menyampaikan bantuan ini sebesar yang mungkin. Dan insya-Allah di bulan Ramadan ini ada 3 fokus utama kita. Yang pertama sekali adalah kita akan hidupkan dapur-dapur kita, yang mana dapur kita ini berkapasiti boleh keluarkan lebih daripada 10,000 daripada juadah makanan secara harian, yang insya-Allah kita akan agihkan. Setiap juadah itu bukan untuk satu orang tapi untuk satu keluarga. Jadi alhamdulillah, jika mereka menerima makanan ini di dalam bulan Ramadan, ketika mana mereka sangat-sangat lapar, puasa mereka berbeza dengan puasa kita, kerana puasa kita daripada subuh sampai ke petang. Jadi mereka ini punya puasa mungkin 1 hari. Minuman, makanan yang mereka makan mungkin hanya roti kosong dan air kosong. Tetapi dengan makanan dan juadah yang kita sediakan, rakyat Malaysia sediakan untuk mereka ini, mudah-mudahan makan lebih baiklah. Dan juadah kita berikan nasi satu dengan lok ayam contohnya, kurma,
buah-buahan yang mana untuk sahur dan untuk berbuka, insya-Allah. Dan itu salah satu. Dan yang kedua, kita berikan juga pack makanan, kit makanan yang cukup untuk 1 bulan makanan mereka. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana mereka punya keadaan. Jika mereka memerlukan pada perubatan, kita akan hulurkan dalam bentuk ubat-ubatan ataupun doktor-doktor yang bergerak yang akan pergi ke kawasan-kawasan perkemahan di sana. Tetapi fokus utama kita adalah makanan, yang mana dapur kita ini yang seperti mana yang terpapar itu boleh memuatkan, boleh menyediakan lebih daripada 10,000 juadah yang panjangnya itu lebih kurang dalam 120 meter, yang terbesar di utara Syria. Dan mudah-mudahan bukan kita nak cerita kata besarnya itu betul kita boleh bagi banyak, tapi yang paling kita takut adalah sumbangan yang kita dapat itu tak mencapai sasaran, kita tak mampu untuk hidupkan dapur itu dan orang tunggu dan kita boleh bagi tahu kata hari ni makanan tak ada. Jadi itu sesuatu yang paling saya takut dalam bulan Ramadan ini sebenarnya. Masya-Allah, agak terkilan kalau perkara itu tidak dapat diteruskan. Menarik untuk kita kongsikan kerana makanan-makanan panas disediakan dari dapur terus saja kepada mangsa atau terus saja kepada mereka yang memerlukan bantuan tersebut. Tadi dikongsikan berkenaan poster bagaimana masyarakat yang menonton pada kali ini ruangan ini boleh menginfakkan sedikit rezeki mereka, boleh mengambil keberkatan bulan Ramadan ini untuk berkongsi sedikit rezeki. Jadi bagaimana caranya dan apakah mungkin ada ruangan yang disediakan oleh Peduli Insan? Okey, bagi mengetahui lebih lanjut tentang apa kempen kita dan bagaimana manfaat yang kita berikan ini sampai kepada mereka, kami mengajak semua para penonton yang melihat mesej dan risalah yang cuba saya sampaikan ini sebenarnya boleh melawat website kita www.peduliinsan.org ataupun boleh tengok di kita punya Facebook dan IG. Kita sentiasa update apa yang sedang kita buat, apa kebahagiaan yang kita kongsi bersama dan apa kebersamaan yang kita berikan kepada mereka. Selain daripada kita, dan di sana juga kita sediakan nombor telefon yang mana kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang apa yang boleh kita apa keadaan mereka dan sebagainya, bagaimana cara untuk kita bantu, hubungi kami untuk kami kongsikan apa yang berlaku. Dan mudah-mudahan ada satu kita rasa satu keinginan untuk bersama-sama dengan terbuka hati untuk betul terbuka hati untuk ke arah sana, insya-Allah. Insya-Allah. Setelah apa yang berlaku di Syria, bukan itu saja tetapi mungkin situasi krisis yang berlaku sebelum ini menghadirkan rasa keinsafan kepada kita sama-sama membantu. Jadi sehingga setakat ini sebenarnya sudah berapa lama Peduli Insan menginfakkan rezeki ini ataupun menganjurkan perkara-perkara seperti ini khususnya di Syria untuk kita tahu perkembangannya pada ketika ini? Okey, sebenarnya kalau kita tengok dalam nama kempen kita pun kita letak nama Infak Ramadan. Peduli Insan yang mana kita letak itu nombor 12 kerana ini adalah tahun yang ke-12 lah Peduli Insan menganjurkan, yang mana alhamdulillah kita kongsikan bagaimana ketika mana kita tunjukkan apa yang kita berikan kepada mereka. Ketika mana saya baru balik dalam 1 bulan yang lalu, kita tunjuk kepada mereka menangis, mengucapkan rasa gembira kerana kita kena faham yang mereka ini dinafikan hak-hak mereka. Jadi apabila kita datang dan kita tunjukkan kepada mereka, ini adalah datangnya daripada rakyat Malaysia. Jadi daripada situ mereka merasakan bahawa ya Allah, bagaimana kamu datangnya ribuan kilometer jauh, bahasa-bahasa yang berbeza, tetapi dari sudut kebersamaan kamu lebih baik daripada bangsa kami. Bahagiannya lah. Dan kamu bagi sesuatu yang kita kata walaupun kita tak kenal. Karena itu saya bagi tahu kepada saudara-saudara yang bertanya kepada saya, macam mana sumbangan kita ini bagi mereka. Bagi mereka bukan sekadar item yang mereka terima itu nilainya, contohnya harganya RM10, RM20, tetapi apa yang mereka rasa adalah kebersamaan daripada saudara-saudara mereka yang tidak melupakan walaupun dah 12 tahun mereka dinafikan hak-hak, dikeluarkan dari kediaman masing-masing, tetapi dalam masa yang sama mereka tahu ada saudara-saudara mereka di Malaysia yang mana tak melupakan mereka, yang mana mereka akan sentiasa ingat ketika mana kita susah. Jadi itu sebenarnya menjadikan satu motivasi kepada mereka, terutamanya di bulan Ramadan. Kita tahu bahawa orang Malaysia cukup pemurah. Jadi daripada situ ada satu benda yang kita kata satu harapan buat mereka bahawa kami menanti daripada Malaysia. Jadi insya-Allah itu harapan kita sampaikan mesej ini seluas yang mungkin. Mudah-mudahan apabila kita mungkin tak tahu benda ini
siapa dia yang menerima dan sebagainya. Tapi kita percaya bahawa ada satu tempat akan diingat nama kita di dalam doa-doa mereka, di dalam catatan-catatan insya-Allah. Insya-Allah. Sekurang-kurangnya kita mengetahui akan ada yang menerima manfaat. Betul, InsyaAllah. betul. Disebabkan itu dalam agama kita ditekankan konsep bersaudara, kerana kita walaupun berbeza agama, walaupun berbeza bahasa, walaupun berbeza mungkin geografi dan juga berbeza tempat tinggal, tetapi kita tetap saudara seagama. Betul. Dan apa yang penting adalah kita membantu. Takkan ingin kita membiarkan saudara seagama kelaparan. Cuba tuan, dari segi penglibatan petugas, kita ingin mengetahui bagaimana gerak kerja dilakukan oleh petugas peduli insan. Apakah ketika ini diperluaskan untuk jumlah kaki tangan dan juga petugas-petugas dalam membantu? Okey. Alhamdulillah, peduli insan antara satu kelebihan yang kita adalah yang Allah berikan kepada kita mempunyai pasukan kita sendiri di dalam Syria. Jadi persediaan itu dan setiap arahan itu memang kita berikan secara langsung daripada sini, dan mereka dah bersedialah mengikut apa yang kita terima dan kita melihat sendiri sebulan yang lalu. Persediaan itu dah dibuat dengan cukup rapi, bekalan-bekalan yang akan digunakan. Malah kita menggandakan jumlah kaki tangan, kita kata kaki tangan separuh waktulah, ataupun kita kata untuk satu bulan ni kita akan ambil kaki tangan baru untuk dalam tempoh Ramadan, yang mana kita akan berikan mereka peluang pekerjaan, sehingga jumlahnya lebih daripada 100 orang, yang mana tugas mereka adalah membantu dapur-dapur yang beroperasi di sana selain daripada bertugas untuk mengagihkan. Jadi alhamdulillah, apa yang saya nak kongsikan adalah sumbangan yang kita berikan ini bukan sekadar penerima manfaat itu yang menerima manfaat ataupun yang mendapat juadah makanan yang dapat dimakan, tetapi saudara-saudara kita juga akan menerima peluang pekerjaan yang mungkin satu bulan yang kita berikan gaji ini boleh membantu sedikit sebanyak kehidupan mereka, insya-Allah. Masya-Allah. Maka kita ingatlah, tak kala kita sedang kekenyangan, ada yang kelaparan di luar sana. Tuan, sekali lagi boleh dikongsikan ini mungkin antara tujuan dan juga wahana yang baik untuk kita berpesan-pesan kepada kebaikan dan juga mengajak ke arah kebaikan juga. Jadi dikongsikan ruangan dan juga maklumat lanjut berkenaan usaha ini. Baik, saya kongsikan bagaimana kalau kita ada sebarang pertanyaan, maklumat lanjut dan ingin menyertai kebaikan yang kita anjurkan di bulan Ramadan ini, boleh terus melawat kita punya website dan boleh juga melihat dalam kita punya Facebook, Instagram, media sosial kita. Selain daripada berhubung terus seperti mana nombor yang tertera ini, berhubung dengan kami dan untuk mengetahui lebih lanjut, insya-Allah pasukan kita bersedia dan menunggu untuk kita kata menjawab panggilan, menerima pertanyaan dan untuk berkongsi bagaimana apa yang berlaku di negara-negara bergolak antaranya Syria, Palestin dan Yaman yang kita cuba bantu dalam Ramadan ini, insya-Allah. Insya-Allah boleh salurkan segala sumbangan anda dan juga menginfakkan rezeki anda, ibarat tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Betul. Terima kasih sekali lagi tuan, dan juga terima kasih juga kepada pihak Peduli Insan kerana membawakan dari semasa ke semasa inisiatif membantu saudara kita yang terjejas di Syria. Tuan Muhammad Luqman Hakim, Muhammad Rizwan, pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih pihak Peduli Insan Malaysia. Kita nak berjeda seketika dan kita akan